Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Matthew Malongbil. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak amat memerlukan pemain komunikasi untuk membantu menggerakkan masyarakat terutamanya penduduk luar bandar tentang agenda dan pembangunan semasa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini bagi memastikan rakyat menerima dasar dan rancangan kerajaan dalam bidang tumpuan pembangunan semasa. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam majlis makan malam sambutan ulang tahun ke-40 Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam di sini pada Ahad. Securing buy-in of government policies and plan is a key for empowered people participation in current development focus areas which include digitalization of Sarawak, shaping a sustainable and a green economy, and advancing all sectors and communities towards greater prosperity and quality of life. Datuk Petinggi Abang Zohari menambah, melakukan perubahan dan pembangunan di Sarawak kekal sebagai usaha yang mencabar disebabkan beberapa faktor. Jelas beliau, faktor seperti geografi, kepelbagaian bahasa dan budaya, infrastruktur komunikasi, telekomunikasi, teknologi maklumat IT, kebolehpercayaan informasi dan kekurangan pembangunan bakat untuk mencipta kandungan dan jurucakap masih menjadi penyebab utama dalam cabaran menyampaikan maklumat pembangunan semasa. Justru katanya terdapat keperluan untuk sebuah usaha sama dalam menyumbang ke arah masyarakat yang berpengetahuan. As such, in moving forward, there is a need to synergize the effort and resources of local communication players to contribute towards a better informed, better engaged and inclusive Sarawak society. Dalam pada itu, Premier Sarawak yang diwakili oleh Datuk Amar Awang Tengah berkesempatan melancarkan penyataan visi dan misi baharu Azam bersempena ulang tahun ke-40. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Penasihat di Jabatan Premier Sarawak Merangkap Pengerusi Institut Pembangunan Sarawak SDI, Datuk Amar Jau Samion, Pengerusi Pengasas Azam Tan Sri Datuk Sri Safri Awan Zaidil dan isteri Puan Sri Liliah Muhammad Saleh, Setiausaha Kewangan Negeri Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengerusi Azam Datuk William Patrick Nyigor serta tetamu kehormat yang lain. Laporan seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sugah Embas mahu guru memberi bantuan dan perhatian tambahan kepada pelajar lemah di sekolah masing-masing. Ia selepas beliau diberitahu tentang kes di mana terdapat pelajar tidak boleh membaca, menulis atau membuat pengiraan walaupun selepas tamat 6 tahun pendidikan rendah. Katanya isu tersebut mesti ditangani segera kerana pelajar yang tidak boleh membaca, menulis atau mengira selepas tamat sekolah rendah akan ketinggalan dan tercicir. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Hari Kelahiran Confucius Hari Guru SJKC bahagian Seri Aman Betong 2023 bertempat di Dewan Masyarakat Sepauh pada Sabtu. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Merangkap Adun Bukit Saban juga menyeru para guru agar menerapkan nilai positif dalam diri pelajar bagi mengelakkan mereka melakukan aktiviti tidak sihat seperti pengambilan dadah dan alkohol. Berucap lanjut, beliau berkata pelajar Bumiputera kini membentuk peratusan besar kemasukan mereka di sekolah Cina di bahagian Seri Aman dan Betong sekaligus menjadi tempat yang sangat ideal untuk menyemai perpaduan dan keharmonian kaum. Sebagai tanda sokongan, beliau mengumumkan pemberian geran RM50,000 kepada jawatan kuasa penganjur majlis tahun depan, manakala Dr. Richard menyumbang RM5,000. Selanjutnya di Sibu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian percaya teknologi kecerdasan buatan AI bakal membantu golongan cacat penglihatan untuk melihat pada masa akan datang. Beliau berkata teknologi AI telah mencapai revolusi yang sangat pantas dan tidak mustahil akan memberi manfaat kepada golongan cacat penglihatan. We are in the middle of AI revolution. Last year, the AI revolution is happening now.
these few months, not last year. Last year the AI cannot hear you, but this year the AI can speak to you. By end of this year, the AI can see you and can spy you. This is how fast the AI revolution is happening at this point of time. And why did I suggest the AI technology? Because the AI technology, right, may be able to help them in visual impairment because they can see, man. They can see, they can guide, and so on. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Pesta Ria dan jualan pusat pertubuhan bagi orang buta Sibu sempena Rumah Terbuka ke-45 di Jalan Bukit 5 pada Ahad. Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, sokongan padu daripada masyarakat telah membolehkan pertubuhan itu meneruskan operasinya selama 45 tahun. Justru beliau mengingatkan orang ramai supaya sentiasa menjaga kesihatan mata mereka, terutama anak-anak yang ketagih dengan gadget dan menghadkan penggunaan telefon bimbit. Keperkembangan di Lundu, seramai 50 orang asnaf telah menerima sumbangan sebanyak RM150 setiap seorang dan beg sekolah sempena Hari Keluarga Tanjung Datu. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Ustaz Burhanuddin dalam acara mini forum perdana Hal Ehwal Islam di Masjid Perhin Sri Haji Adenan pada Sabtu. Bagi memeriahkan lagi program tersebut, pihak penganjur telah menjemput Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Shukri untuk menyempurnakan majlis perasmian yang diadakan di Akademi Digital Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex Cawangan Lundu. Dalam kesempatan itu, Datuk Seri Nancy berkesempatan meninjau aktiviti-aktiviti lain yang dianjurkan sepanjang program tersebut seperti pertandingan mewarna, demonstrasi yang dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, acara sukaneka, pertandingan memanah, pertandingan memasak dan e-sukan. Menurut beliau, program ini mampu mengeratkan silaturahim dan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat di samping menggalakkan aktiviti riadah dan berilmu selain memperkenalkan Sentex kepada warga Lundu dan penduduk sekitar. Di Miri pula, bakat anak-anak istimewa perlu dicungkil bermula dari peringkat pendidikan awal seperti tadika dan taska supaya tiada yang ketinggalan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, meskipun mereka mempunyai kekurangan, namun golongan itu masih mempunyai kelebihan dalam bidang yang lain. Beliau berkata demikian melalui teks yang dibacakan oleh Timbalan Menterinya, Datuk Rozi Yunus dalam Majlis Penutupan Tamasya Sukan Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK sempena sambutan Hari Orang Kurang Upaya OKU bahagian Miri di Miri pada Sabtu. Jadi untuk acara sukan itu adalah juga tujuannya untuk mencungkil talent anak-anak kita. And this is what we call dalam dunia kita inclusivity. Kita tak tinggalkan mana-mana anak-anak kita. Ya? So apa-apa bentuk pun acara kita, we must be inclusive. Sebenarnya termasuk dalam tadika dan taska kita. Ya, tadika taska kita terutama di sendiri, at least ada di antaranya at least ada 5 student yang special di dalamnya. Because kita mahu they are not left out. Ya. Mereka tak tertinggal sebab anak-anak kita ini sebenarnya sebab itu dia digelar istimewa. They neglect certain mungkin ada kekurangan dari satu pihak, but they have kelebihan dalam bidang-bidang yang lain. Selain itu, katanya penggunaan bahasa isyarat juga perlu diterapkan bermula dari peringkat prasekolah supaya anak-anak dapat memahami rakan-rakan mereka yang istimewa. Manakala di Limbang, kerjasama pihak sekolah dan ibu bapa amat penting untuk memastikan kejayaan anak-anak di sekolah tidak kira kurikulum atau co-curriculum. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah adalah penting untuk mengatur strategi dan kerjasama yang mantap dalam melahirkan pelajar yang berjaya. Katanya kejayaan di sekolah adalah hasil kerjasama guru-guru mendidik pelajar-pelajar dan ibu bapa yang memainkan peranan sebagai guru pertama mendidik sahsiah anak-anak sebelum masuk ke sekolah.
Tambahnya, apabila sampai di peringkat sekolah, peranan guru-guru pula yang memberikan ilmu dan pendidikan dari segi akademik, sukan dan lain-lain sehingga anak-anak berjaya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Sepal Excellence Awards Ceremony Anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Patiambun di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patiambun pada Sabtu. Tambahnya lagi, pihak kerajaan juga akan berusaha untuk memastikan semua keperluan sekolah-sekolah dan sebagainya disediakan. Pada majlis tersebut, Datuk Hasbi turut menyampaikan Anugerah Kecemerlangan SPM Sepal 2022 dan Anugerah Kecemerlangan Prestasi Akademik Sepal selain mengumumkan pemberian peruntukan sebanyak RM10,000 untuk SMK Seri Patiambun. Beralih dengan perkembangan di Bintangor, pemimpin masyarakat diseru agar sentiasa bekerjasama, peka dan prihatin terhadap isu berkaitan dengan kebajikan masyarakat, terutama kanak-kanak atau belia dalam penempatan di bawah pemantauan dan pentadbiran mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, pemimpin masyarakat harus bertindak cepat dengan melaporkan perkara yang memerlukan perhatian dan tindakan segera kepada agensi yang berkaitan atau terus menghubungi wakil rakyat. Tegasnya, isu berkaitan dengan kanak-kanak bawah umur mesti diurus dengan cermat serta birokrasi yang mudah kerana ia melibatkan maruah, aib keluarga dan paling sensitif, cabaran emosi dan mental kanak-kanak tersebut. Dalam hal ini, Datuk Abdullah yang juga adun semua berpendapat bahawa urusan kebajikan masyarakat, terutama yang melibatkan anak-anak yatim terabai disebabkan masalah kewangan penjaga adalah tanggungjawab bersama masyarakat setempat dari aspek moral dan kemanusiaan. Terdahulu, beliau menyaksikan upacara ringkas penyerahan tapak siap kepada penerima Rumah Bina Baru Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT Fasa 1 2022 di Kampung Abang Amin Bintangor dan Kampung Bidadari Bintangor pada Ahad. 4 penerima PPRT Fasa 1 2022 ialah Rosidah Rajali di Jalan Abang Amin Bintangor, Suryani Bedu, Munira Zaidi dan Nuraina Abdullah alias Empina anak Ucong, masing-masing di Kampung Bidadari Bintangor. Sementara para penerima masih menunggu kelulusan pemasangan bekalan elektrik daripada pihak SESCO, Datuk Abdullah akan menyalurkan 2 unit lampu solar kepada setiap rumah PPRT untuk kegunaan sementara waktu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Matthew Malombil. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin Tengah Hari, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Makan Malam sambutan ulang tahun ke-40 Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.